Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Lapas Empire by Cik Faz. Okay, lama juga Cik Faz tak buat video baru. Dah 2 minggu lebih. Dan mesti yang follow channel ni mesti cakap kata hari Jumaat atau Sabtu mesti release video baru kan. Tu kenapa Cik Faz tak release? Sebab Cik Faz busy sikit untuk minggu-minggu yang lepas. Jadi untuk topik pada hari ni pun Cik Faz tak sambung topik yang sebelum ni, jenis kapal di laut. Yang last part 15 kan. Jadi hari ni kita kira tukar topik sikit, sebab topik ni sering hangat diperkatakan dan ditanyakan kepada Cik Faz tentang CJ yang berkaitan dengan department. Contohnya kalau saya nak kerja dekat deck, ataupun saya nak kerja dekat engine, atau saya nak kerja dekat catering department ataupun elektrik department, saja apa yang saya perlu perlu saya buat. Kalau saya nak kerja kat kapal LNG ataupun kontena, saja apa yang perlu saya ambil. Ini persoalan yang sedang saya hadapilah sebab saya sering ditanya dengan soalan. Jadi saya come up untuk buat video untuk memaklumkan kepada orang awam tentang informasi ini. Okey, yang baru discover channel ni, untuk makluman, Cik Faz dah buat video-video tentang syarat-syarat untuk menjadi seorang pelaut. Yang ni itu pun soalan famous juga, macam mana saya nak jadi pelaut, syarat-syarat dia. Dekat video yang lepas, macam mana nak kerja kapal ataupun jadi seorang pelaut, boleh tengoklah video yang lepas. Kat situ banyak penerangan, termasuklah umur berapa boleh join, perempuan boleh join ke tak, semuanya terjawab dekat video yang lepas-lepas, boleh tengok ya. Dan tentang cara untuk mendapatkan dokumen pelaut, yang ini sangat penting tau. Ini adalah step pertama untuk merealisasikan impian kita ataupun impian mana-mana orang nak menjadi seorang pelaut. Jadi perlu ada dokumen pelaut. Apakah itu dokumen pelaut? Jadi tengoklah video-video yang lepas. Cik Faz dah terang cara untuk mendapatkan dokumen pelaut. Itu sangat penting tau. Dalam topik ataupun video tersebut, Cik Faz dah terangkan secara terperinci tentang macam mana nak dapat dokumen pelaut tersebut. Jadi tengoklah video yang lepas-lepas untuk tambah lagi informasi. Kalau yang dah tengok tu okey, mungkin dia akan tengok topik kali ni tentang CJ pula. Apa CJ yang berkaitan yang perlu ambil. Okey, selalunya student akan tanya apa CJ yang patut saya ambil untuk bekerja di atas kapal. Jadi saya akan suggestkan 4 CJ yang at least perlu ada untuk memulakan karier sebagai seorang pelaut. Yang pertama, Ship Security Awareness, yang dikenali sebagai SA. Ini agak famous lah. Ada yang datang kata saya nak buat SA, BT, itu saja. Tapi bagi saya, kalau ada akademik yang menawarkan 4 CJ dan ada harga offer, geraklah peluang tu. Sebab untuk pengetahuan, SA, DSD dan Basic Training Oil and Chemical Tanker BTOCT tak ada expired date. Yang ada expired date Basic Training BT, yang akan expired selepas 6 tahun. Apa lagi yang akan expired? Yang akan expired dokumen pelaut, iaitu kad pelaut dan laporan kesihatan pelaut. Laporan kesihatan pelaut dia durasi dalam masa 2 tahun. Kalau yang Basic Training ni lepas 6 tahun, dan kad pelaut kena renew. Jadi kalau Basic Training, kalau kita nak renew dalam masa sehari ke 2 hari macam tu, kita itu dikenali sebagai Basic Training Refresher lah. Refresher Basic Training. Jadi itu boleh pergi kat mana-mana akademik lah. Dia selalunya tak mahal macam Basic Training yang biasa. Dia mungkin dalam ratus-ratus, mungkin lah 600 macam tu harga dia. Okey, selalunya yang 4 CJ ni pun ada offer oleh beberapa. Mungkin ada akademik yang buat. Boleh juga berhubung dengan saya untuk tekan link untuk tanya ada tak orang buat offer ataupun akademik yang buat offer 4 CJ ni harga RM2,500. Boleh tekan link dekat bahagian description dekat YouTube channel saya.
untuk bertanyakan tentang 4CJ ni. Akademik mana yang buat offer untuk 4CJ Induk ni. Okey, dia selalunya basic training dia ada involve dengan macam survival, macam swimming rescue, macam firefighter. Ini aktiviti yang menyeronokkan lah bagi student. Selalunya kalau yang ikut tu dia akan merasai, oh macam ni rupanya training dekat lifeboat, dekat rumah api. Kat situ lah kita dapat merasai macam mana kita menghadiri fire drilling nanti kat atas kapal. Kita dah tahu benda tu. Jadi basic training ni adalah wajib perlu ada bagi seseorang. Dia tak boleh saya ada SA dan di SA nak naik kapal, memang tak boleh. Kena ada basic training. Dia memang wajib lah, ni wajib sangat-sangat basic training BT. Untuk BTOCT pula, selalu ada orang cakap saya tak nak ambil BTOCT lagi sebab tak ada keperluan. Untuk pengetahuan, BTOCT macam saya cakap tadi tak ada expired date. Bila tak ada expired date, bermaksud jika akademik tu memberikan offer, ambil je Grab, sebab nanti nak naik kapal tanker senang, tak perlu kamu hadir dan bayar kursus lagi mahal. Jadi kalau ada peluang memang ambil. Terutama kalau student unit KL. Kerana unit KL, student unit KL dia nak target kapal-kapal LNG. Jadi dia tak nak dia macam nak drive BTOCT. Bagi saya baik ambil BTOCT dia ambil LGT. Dua-dua senang memudahkan urusan sebab kita tak tahu market kapal tanker ataupun LNG lagi tinggi. Masa tu dia nak kapal LNG dah macam turun orang nak ambil sebagai pekerja, tapi tanker ramai, jadi kita tak ada BTOCT pun masalah juga. Jadi better kalau ada peluang boleh ambil BTOCT dengan harga offer, ambil macam tu. Okay, saya sering ditanya, Kak, kalau saya nak kerja offshore, sejak apa saya perlu ambil? Saya kadang confused juga. Sebenarnya nak kerja offshore nak kerja kapal offshore, sebab dia ada beza sikit lah. Dia tak banyak pun beza dia. Contoh beza sijil kapal dengan sijil offshore ni, sebenarnya sijil kapal ni dia bawa STCW, Standard of Training, Certification and Watchkeeping. Manakala sijil berkait dengan offshore, di bawah OPITO Offshore, Petroleum Industry Training Organisation. Dia ada beza tau antara kedua-duanya. Kak, kalau saya nak kerja offshore, so ambil BOSET. Kalau saya nak kerja kapal offshore, kena ambil macam CJSTCW seperti SA, DSD, BT, BTOCT, at least lah. Dan BOSET. Itulah beza dia. Dia sama ada kamu nak kerja atas pelantar ataupun kamu nak kerja atas kapal. Kalau kena atas kapal, kamu kena ada dokumen pelaut. Kalau kamu nak kerja atas kapal pelantar yang ada kait dengan offshore, kena juga ada medical offshore. Macam tu. Kalau sijil offshore, selalunya di bawah authority Petronas kalau ataupun diiktiraf Petronas lah. Kalau sijil kapal, perlu authority daripada Jabatan Laut ataupun MADEP, Maritime Department Malaysia. Jadi sijil tambahan jika ingin bekerja untuk kapal offshore, BOSET lah. BOSET memang sangat popular. So, jadi kat mana saya boleh ambil BOSET ni? Sebenarnya saya rasa dekat Terengganu ada akademik yang keluarkan sijil BOSET, macam BOSET. Macam tu. Berkenaan BOSET ni saya tak boleh nak terangkan secara terperinci sebab memang dekat akademik yang saya consult, saya tak banyak informasi tentang BOSET lagi. Jadi kalau ini saya nasihatkan, call lah ke akademik yang keluar sijil BOSET. So BOSET ni stand for what? Stand for Basic Offshore Safety Induction and Emergency Training. Dan perlu ada medical offshore sebab kadang yang naik kapal tu nak naik atas offshore, jadi dia perlu juga medical offshore. Ini perlu buat tau. Ini wajib buat kalau nak bekerja dengan kapal offshore ataupun nak kerja kat offshore, memang kena ada BOSET. Ni Cik Faz nak share sikit tentang kes yang Cik Faz memang
kalau dengar memang rasa agak sedih lah. Contohnya yuran cecah 10k, ni atas orang awam mengadu dekat Cik Faz, bagi tahu, mengadu ataupun menceritakan kisah-kisah yang agak menyedihkan bagi Cik Faz sendiri. Yuran cecah 10k tapi masih tak dapat kerja kapal sebab ambil CJ yang tidak berkaitan dan abaikan yang wajib. Yang wajib apa? CJ SA, DSD, BT, BTO City, tapi dia ambil CJ yang tak ada pun kaitan dengan tu. Kaitan dengan kerja kapal. Yang itu yang membuatkan CJ tak apa-apalah yang dia ambil ataupun yang akademik tu tawarkan, tapi kita pula tak ada knowledge pasal berkenaan tu. Tapi dah discover channel ni, Cik Faz harapnya dapat educate orang awam untuk tahu sijil apa yang company ambil. Sijil apa, at least ada sijil apa. Jangan ambil sijil yang memang tak ada kaitan langsung. Sampai kenapa orang lain ambil sijil 2,500 dapat kerja, yang saya ambil 10k tak ada kerja. Ada juga yang kena tipu 10k. Katanya boleh join kursus, ikutlah, tak tahu akademik kat mana. Tak check nama akademik yang kita nak sertai, lepas tu stay kat satu tempat kena samun ataupun orang curi barang tu. Jadi kena kena pastikan akademik tu wujud ataupun akademik tu trust, dan kena juga dapat lah nasihat-nasihat daripada senior-senior lah tentang akademik mana yang terbaik. Yang itu paling penting. Terpedaya dengan dapat kerja sekali lepas kursus, tapi at least naik kapal jadi sea time. Sea time ini saya ada terangkan dekat topik sea time. CJ tambahan lain untuk naik kapal LNG. Kalau saya nak naik kapal, naik kapal liquefied natural gas, saya perlukan CJ apa yang Cik Faz? Ini informasi daripada salah seorang pensyarah UniKL, Encik Wan. Dia ada terangkan juga ada agensi yang mengatakan BLGT adalah CJ yang agak penting lah untuk seseorang student nak naik kapal LNG. Jadi BLGT ni stand for Basic Liquefied Gas Tanker. Jadi CJ ni rasanya pada ketika ini sangat penting untuk LNG. Jadi selalunya student dia ada akademik, dia offer tau, macam offer 4 kursus wajib dulu, CSA, DSD, BT, University dia ada offer. So bagi pendapat Cik Faz lah, pergi dekat 4 kursus yang offer dulu, lepas tu baru buat CJ tambahan dekat akademik lain. Kalau akademik tu tak ada BLGT lah, sebab save cost sendiri. Ikutlah keinginan masing-masing. Nak save budget ke, ikutlah. Kita tahu membezakan mana yang elok untuk kita. Okey, CJ tambahan lain untuk naik kapal cruise. Okey, crowd management. Ini selalulah dimention oleh syarikat perkapalan. Ada juga yang nak crowd management. Ni kena cari dekat akademik yang ni lah, yang menawarkan CJ tersebut, crowd management. Untuk CJ yang tambahan ni, selalunya kalau ada 4 CJ induk terlebih dahulu, ada je macam syarikat perkapalan yang tengok dia tak ada CJ ni, jadi kita atau CJ ni mungkinlah company tu akan sponsor buat CJ yang tak ada lagi, bergantung kepada kemurahan hati company tersebut. Ada yang kata kamu boleh buat tawaran lah, kalau saya ada CJ ni boleh, pihak company nak ambil saya bekerja ke, kita buat tawar-menawar pun boleh juga. Tapi sebaiknya ikutlah yang mana yang kamu rasakan okey untuk kamu mendapat pekerjaan. Okey, ini saya nak tekankan lah, sila semak dan pastikan
ataupun dapatkan kepastian berkenaan dengan akademik laut yang anda bakal sertai. Boleh tanya senior macam saya cakap tadi, akademik yang terbaik, semak nama akademik ada tak dalam senarai JLM. JLM ada senarai tak? Macam contoh Maritime Education Training Academy Nice Masterpiece Sdn Bhd, iaitu di bawah Nice Masterpiece Sdn Bhd, berada di Sudirman Perak. Itu salah satulah meta. Shah Alam ada kat mana, Rana Kuat ada kat mana, ataupun akademik-akademik yang lain, Pelita, tu akademik-akademik yang sini lah. Tanya pelbagai soalan bagi mendapatkan informasi lain lagi. Tambah-tambah kalau kita berhubung dengan konsultan, kita tanya soalan yang berkenaan macam pembayaran dekat mana lokasi, boleh bagi alamat, itu paling penting lah. Apa prosedur yang perlu dilakukan, tarikh berkursus bila, kena dapat penerangan yang jelas daripada konsultan tersebut. Baru tak kena tipu, tak kena digunakan orang lain. Jadi itu benda yang paling penting lah. Walaupun benda ni saya rasa tak perlu pun saya ingatkan, tapi as a human being ataupun rasa perikemanusiaan saya masih terangkan lagi penekanan untuk perkara ini. Ini sangat penting sebab duit kalau dah hilang, susah kita nak dapat balik. Jadi benda ni sangat penting. Jadi selidiklah akademik yang kita nak join itu betul ke tidak, ataupun tahap pengeluaran student dia okey ke tak. Pengetahuan setiap akademik dia tempoh berkursus tu berlainan tau. Ada yang tempoh dia dalam 2 minggu lebih, dah boleh dapat CJ, SA, DSD, BT, BTOCT. Waktu PKP ni lagilah susah sikit lah, sebab SA, DSD je boleh buat kelas online so far. BT dengan BTOCT tengah pending. Kita tak boleh buat kelas praktikal, kita tak boleh buat semi rescue, kita tak boleh buat firefighter. Jadi dia pending sampailah pada tarikh yang diberitahu, baru kita boleh buat. Tapi bila student itu dah berdaftar pada akademik dan membuat full payment untuk tu, jadi dia dah ada tempat lah. Selalu student yang ambil package memang dah ada tempat siap-siap untuk teruskan kursus selepas PKP ataupun keadaan atau kerajaan telah mengizinkan untuk buat kelas lah. JM pun dah bagi surat untuk boleh kita buat kelas, kita akan teruskan dengan student yang sedia ada, selalu macam tu. Jadi untuk SIP Security Awareness SA, Designated Security Duties DSD, dia ada dan basic training oil chemical tanker BTOCT ni, dia ada tempoh durasi yang perlu student ikut untuk completekan CJ tu. Macam contoh SA memerlukan 1 hari, DSD memerlukan 2 hari kursus, basic training 6 hari kursus, BTOCT perlukan 6 hari kursus. Ada akademik dia buat jarak-jarak, dia tak sambung terus je kursus. Okey, dia kata dia buat macam sebulan lah, ataupun ada yang buat setahun. Adalah dia ikut akademik itu sendiri. Jadi raja-raja lah survey, buat pembezaan antara akademik. Yang itu yang paling penting lah, untuk memastikan kita tak rugi dalam membuat pemilihan. Pastikan CJ dia berupa macam ni, at least lah. Ini saya dah tutup sikit tau, sebab untuk ada dokumen-dokumen penting student, jadi saya tak boleh nak bagi terang-terang kat situ tak. Jadi kat sini saya memberikan penekanan, tolong dapatkan CJ yang betul-betul diiktiraf oleh Jabatan Laut dan International Maritime Organization IMO. Okay, bagi yang belum tengok video yang lepas-lepas, boleh tengok selepas ini pelbagai perkongsian Encik Fada share tentang pangkat, tentang department di atas kapal, tentang tugas-tugas di atas kapal, tentang jenis-jenis kapal. Jadi boleh tengok selepas ini juga tentang dokumentasi, tentang CV, macam mana nak buat CV, macam mana tips-tips untuk buat resume dan untuk scan dokumen. Itu pun sekecil-kecil benda lah, dan tips untuk mengisi borang. Jadi boleh tengok video yang lepas-lepas. Itu saja perkongsian daripada Encik Faz. Jangan lupa subscribe, like, share and turn on notification untuk informasi yang akan datang. Thanks sebab singgah channel ni, dan jangan lupa tekan like dan komen lah secara berhemah. Itu saja. Thanks for support. Jumpa lagi untuk next video yang akan datang. Thanks for watching.